Baik, sekarang audio jelas sebab tadi ada gangguan. So, saya membaca komen ramai yang kata tidak ada audio. So, seperti biasa jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai. Sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Dan jangan lupa sertai share juga dengan rakan-rakan saluran Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Dan jika ada gangguan, jangan ke mana, kita tunggu sehingga gangguan habis, kita sambung, ya. So, saya tunggu komen. Jika audio jelas, Assalamualaikum, salam sejahtera, ya. So, tajuk saya hari ini adalah bila nak bertindak. Okey, terima kasih, ya. Okey, terima kasih, audio jelas. Baik, saya ada bertemu, ataupun lebih tepat lagi, saya telah ditemui oleh beberapa kumpulan kebelakangan ini bagi membincangkan lebih kurang strategi sesi brainstorming. Mereka hendak berkongsi pendapat apakah langkah sebenarnya yang harus diambil oleh pihak-pihak selain daripada blok kerajaan untuk membantu rakyat. So, semestinya bila kita cerita pihak-pihak selain daripada kerajaan, ya, untuk membantu rakyat ni, antaranya yang paling utama adalah pembangkang. So, itu yang telah saya ceritakan kepada hampir semua kumpulan yang sudi berjumpa. Ada di antaranya melibatkan juga pemimpin di pelbagai peringkat bawahan, okay, bahagian cawangan dan sebagainya. So, dan ini bukannya terhad kepada mana-mana parti, ya. Okey. Sebenarnya bila kita cerita rakyat ni, kita perlu faham bahawa apabila berlaku pilihan raya, yang kita undi, yang kita pilih bukannya menteri, timbalan menteri, perdana menteri, bukan. Yang kita pilih adalah wakil rakyat. So, maknanya sebagai contoh, kita ambil di peringkat persekutuan, yang kita pilih cuma 222 ahli Dewan Rakyat yang merupakan wakil rakyat. Mereka mewakili rakyat. So, mereka kita pilih untuk masuk ke Dewan Rakyat, untuk menjadi suara kita, untuk menjadi mata kita, telinga kita apabila dilakukan perbincangan antara wakil-wakil rakyat dari pelbagai kawasan, supaya akhirnya bila Dewan itu membuat satu usul ataupun keputusan, ianya merupakan apa yang dikehendaki oleh majoriti rakyat. Okey. So, itu asas kepada proses pilihan raya dan mengapa kita memilih rakyat. Tetapi untuk tadbir negara, semestinya kita perlu kerajaan yang berfungsi. Untuk sesebuah kerajaan berfungsi, maka ianya perlu ada wakil-wakil dari kalangan wakil rakyat untuk duduk dalam kerajaan. So, siapakah yang harus duduk dalam kerajaan? Ianya bermula dengan wakil utama yang dipilih. So, wakil rakyat ni daripada 222, satu wakil utama akan dipilih untuk mengetuai kerajaan itu. Dan wakil utama ini adalah yang dipercayai mungkin mendapat sokongan majoriti daripada wakil-wakil rakyat yang lain. Sebab semestinya kita hendak dia mewakili suara majoriti rakyat. So, jika dipercayai contohnya wakil rakyat bernama Ali yang mungkin mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat sekaligus mewakili suara majoriti rakyat, maka Ali akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Dan jika Yang di-Pertuan Agong berkenan dan melantik beliau sebagai Perdana Menteri, maka Ali akan bertanggungjawab untuk mencalonkan nama-nama lain di kalangan wakil rakyat sebagai ahli-ahli kabinet beliau. So, jika Ali telus, Ali ikhlas, maka dia akan pastikan pemilihan menteri-menteri dalam kabinet ini di kalangan wakil rakyat adalah adil dan tidak hanya menurut kehendak parti dia. Tetapi kita tahu di Malaysia benda ni belum berlaku. Lazimnya jika contohnya Pakatan Harapan menang, mereka akan pastikan wakil-wakil rakyat yang akhirnya dipilih menjadi menteri semua di kalangan
orang-orang mereka. So begitu juga Barisan Nasional dulu, bila dia menang, dia memastikan wakil-wakil rakyat yang dipilih menjadi menteri semua di kalangan mereka. So kerajaan-kerajaan yang mentadbir negara sekarang dan sebelum ini semuanya sebenarnya tidak mencerminkan tidak sebenar-benarnya mewakili hasrat majoriti rakyat. Itu kerana penekanan yang diberikan oleh wakil-wakil rakyat ni terhadap nilai kepartian, kehendak parti, bukannya kehendak rakyat. So kita perlu akur, kerajaan lebih condong sedikit ke arah kehendak parti, agenda parti berbanding dengan rakyat selama ni. Ini bukan masalah Pakatan Harapan, ini memang masalah selama ni, termasuk Perikatan Nasional masa Perikatan Nasional berkuasa. Belum lagi ada Perdana Menteri yang menitik beratkan perwakilan semua, tak kira dia duduk dalam pembangkang ke apa, untuk memastikan ianya adil. Tetapi walau bagaimanapun, saya tidak salahkan contohnya Perdana Menteri kali ini, sebab pembangkang dah make it very clear mereka tidak ingin terlibat. They have made it very clear. Okay, so dalam situasi itu kita tidak boleh salahkan Perdana Menteri. Tetapi seperti biasa, seperti sebelum-sebelum ni, kerajaan sememangnya tidak 100% mewakili rakyat, kerana dia akan condong sikit ke arah agenda parti, nilai-nilai kepartian, kehendak parti dan sebagainya. Okay, so itu kita kena terima. Tetapi benda ni tidak harus menjadi penghalang untuk kita mencari satu penyelesaian untuk lebih adil. Ya, okey, contohnya kita pembangkang, pembangkang ada berapa MP? Ada 74 MP contohnya. Dia tidak harus dia tidak ingin terlibat dengan kerajaan, tetapi dia tidak harus memencilkan diri daripada proses tadbir urus negara. Ya, pembangkang tidak ada kuasa yang dimiliki oleh menteri-menteri dalam kerajaan, Perdana Menteri dan sebagainya. Maknanya jika pembangkang mengusulkan sesuatu dan ingin melaksanakan sesuatu, dia tidak ada kuasa untuk menjadikannya dasar bagi pentadbiran. Tetapi ini tidak menghalang mereka daripada terus melaksanakan tugas seolah-olah mereka menteri, setakat mana yang mampu, setakat mana yang boleh, ya. Walaupun ianya tidak boleh diterjemahkan kepada satu dasar, tetapi setakat mana yang dia mampu dan boleh, dia boleh laksanakan tugas-tugas tertentu. Kerana terutamanya dia adalah wakil rakyat. Selepas itu baru dia menteri ke bukan menteri ke, itu cerita lain. Of course, kalau wakil rakyat yang jadi menteri, selain daripada allowance yang dia terima, pendapatan yang dia dapat sebagai ahli parlimen, dia juga dapat duit sebagai menteri. Tetapi kalau duduk dalam pembangkang, selain daripada duit yang dia terima sebagai ahli parlimen, dia tidak ada lagi sumber pendapatan sebagai menteri. Tetapi jika dia benar-benar berjiwa rakyat, kerana dia wakil rakyat, maka dia pernah menjadi menteri dulu, maka dia boleh berfungsi sebagai menteri. Maknanya pembangkang boleh membincangkan untuk mewujudkan satu kabinet bayangan, shadow cabinet. Dan ini saya mengaku telah diusulkan oleh Hamzah Zainuddin. Dan mereka telah agihkan tugas-tugas seolah-olah mengagihkan portfolio kepada wakil-wakil rakyat pembangkang, seperti seolah-olah mereka adalah menteri. So ini telah dijalankan oleh Hamzah Zainuddin, dan kemudian mereka telah meminta kerajaan untuk mengiktiraf. Tetapi sementara meminta kerajaan untuk menunggu kerajaan iktiraf ke tidak, itu tidak menghalang daripada anda laksanakan kerja sebagai menteri. Ya. Contohnya kerajaan tidak ingin iktiraf, so what? Anda boleh dalam parti memutuskan bahawa anda akan teruskan berfungsi sebagai menteri setakat mana yang mampu, setakat mana yang dibolehkan. Of course, anda tidak boleh membuat satu keputusan, memberi arahan
sebagai menteri atau membuat dasar, benda-benda tu tak boleh. Tetapi sebagai menteri, contohnya dalam kes kilang Goodyear, daripada bertanya kepada kerajaan, what happened, mengapa Goodyear tutup kilang, kalau ada menteri, kalau ada sifat untuk berjuang demi rakyat, maka tanpa gaji menteri, anda masih boleh berfungsi sebagai menteri. Siapa menteri ekonomi dulu di kalangan anda dalam pembangkang? Atau siapa yang paling dekat yang pernah berfungsi sebagai menteri yang berkaitan, yang boleh, yang memahami isu-isu berhubung dengan pelaburan dan sebagainya? Come together lah, tubuhkan satu jawatan kuasa kecil. Kemudian anda tidak perlu tunggu jawapan dari kerajaan. Anda boleh pergi menghubungi Goodyear untuk meminta diadakan satu perjumpaan. Anda kata, saya ni pembangkang dan kami ada telah wujudkan satu jawatan kuasa, mungkin tidak rasmi ke, ataupun kami ingin adakan satu perbincangan untuk mendapatkan fakta-fakta tertentu. Kemudian menteri, walaupun bukan menteri rasmi lah, menteri tidak rasmi dari pembangkang itu boleh pergi berjumpa dengan Goodyear dan bertanya, mengapa? Apakah sebabnya apabila anda lakukan perstrukturan semula, anda memutuskan bahawa kilang di Malaysia perlu tutup? Adakah ianya berkaitan dengan faktor ekonomi dan kewangan negara, ataupun mungkin masalah dalaman lain yang tidak berkaitan dengan ekonomi dan masalah negara? So benda ni anda boleh laksanakan walaupun anda tidak berjawatan. Actually siapa-siapa boleh laksanakan, tidak menyalahi undang-undang. Saya pun boleh cuba menghubungi Goodyear, dan jika saya bernasib baik, tiba-tiba pengarah kata okey, saya nak jumpa, jadi saya boleh pergi berjumpa, sebab saya nak tahu saya tidak langgar apa-apa undang-undang. Itu antara saya dengan pengarah Goodyear. So ini contoh, saya tidak akan lakukan lah, tetapi ini sebagai contoh. Jadi ini boleh dilakukan oleh pembangkang. So saya kira pembangkang sebenarnya perlu balik kepada prinsip asas diadakan pilihan raya dan mengapa mereka bergelar pemimpin. Bukan sebab mereka menteri ke bukan menteri, sebab mereka wakil rakyat. Dan semua wakil rakyat perlu faham bahawa beza mereka yang ada di dalam kerajaan dan di luar kerajaan adalah satu je. Yang ada di dalam kerajaan telah dicalonkan oleh Perdana Menteri untuk membantu dia menggubal dasar dan mentadbir urus negara. Tetapi pada asasnya, pada pokoknya, mereka masih merupakan wakil rakyat. Mereka masih tertakluk kepada prinsip-prinsip demokrasi berparlimen, dan tanggungjawab mereka adalah kepada rakyat. Cuma bezanya adalah mereka ada kuasa untuk menggubal dasar dalam mentadbir urus negara, memutuskan perkara-perkara tertentu, memberi arahan-arahan tertentu. Itu je beza dia. Tetapi tanpa memberi arahan, tanpa boleh menggubal dasar, tetapi anda boleh menunjukkan kepada rakyat jalan yang betul yang harus dilakukan oleh seorang menteri sebagai contoh, dengan memikul tanggungjawab itu, dengan mengutamakan rakyat, bukan mengutamakan sama ada anda dapat duit ke tidak. So inilah peluang keemasan bagi pembangkang untuk menunjukkan bahawa mereka berjiwa rakyat. Kalau sekadar berdiri dan membangkang, tetapi tidak juga melaksanakan sesuatu yang boleh cuba memberi penyelesaian ataupun mendapat jawapan, mendapat maklumat yang berguna supaya ianya mempercepatkan proses pertimbangan oleh kerajaan untuk melaksanakan satu kebaikan buat rakyat, maka tidak ada gunanya anda jadi pembangkang. Ya? Jangan takut kerana kerajaan akan dapat nama. Kami buat, kemudian kerajaan dapat nama. Rakyat bukan buta. Rakyat tahu siapa yang buat kerja. Jadi kalau anda tunggu sesuatu, anda belum dapat jawapan, jadi anda sendiri cuba dapatkan jawapan. Jadi bila anda dapatkan jawapan, kalau kerajaan tak bertindak, rakyat akan tanya kerajaan mengapa tidak bertindak. So mungkin akhirnya kerajaan akan bertindak. Yang untung adalah rakyat, sebab rakyat dapat manfaat daripada proses ini. Akan wujud satu sinergi. Sekarang ni bukan masa untuk
takut-takut kita buat kerajaan dapat nama. No. Sekarang ni adalah masa untuk anda memikirkan bagaimana kita hendak ubah mindset pembangkang di negara ni supaya kita keluar daripada belenggu siapa ada kuasa, siapa tak ada kuasa yang sekarang ni menjadi tumpuan Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Sebaliknya, ini adalah peluang untuk menunjukkan Perikatan Nasional adalah parti pertama dalam sejarah negara ini yang telah menjadi pembangkang yang luar biasa, yang bekerja keras seperti seolah-olah mereka kerajaan. Semestinya rakyat akan lihat benda ni dan menilai pada pilihan raya umum ke-15. Fokus on that, bukan bergaduh dengan kerajaan. Saya lihat benda ni tidak akan membuahkan sebarang hasil buat rakyat. Rakyat sedang seksa. Saya rasa ada banyak potensi dalam pembangkang yang tidak digunakan sepenuhnya dan mangsanya adalah rakyat. Ya. So all talk no action tidak lagi terpakai hanya untuk kerajaan. Ia terpakai untuk semua, sebab semua ada fungsi dia dalam proses demokrasi berparlimen, dalam checks and balance. Okay? So memang kerja pembangkang ni ada di antara pemimpin-pemimpin dia memang cukup bagus. Cukup bagus. Saya beri satu contoh, MP Putrajaya, kemudian Syed Saddiq, I really find him quite interesting now. Ya. Gone are the days lah orang kata dia ni budak apa. No, he is quite interesting character now in the parliament. Okay, whether you want to question his motives or not, but he is a interesting character. Dan macam-macam lagi, Wan Saiful lah, apalah, pembangkang. And even in kerajaan ada 2, 3 atau 4 MP pun okey. Bukannya semuanya jahat. So find the synergy mengikut peranan masing-masing. Kalau kerajaan dia buat kerja kerajaan dia, pembangkang buat kerja pembangkang dia, tetapi buat lain daripada yang lain. Show everyone that pembangkang ini luar biasa, lain daripada yang lain. Mereka sanggup melakukan kerja tanpa duit sebagaimana yang akan digalas sekiranya mereka bertaraf menteri. Itu pandangan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.